Assalamualaikum. Fik Jinayat akan dipersembahkan oleh kumpulan merah iaitu Ain, Salihah dan Mardiah. Bukan tajuk kita akan perjalanan fik jinayat. Yang pertama hudud, kesenangan dan ta'zir. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan bahagian hudud. Apakah itu hudud? Hudud dari segi bahasa membawa maksud pencegahan, manakala dari segi istilah bermaksud hukuman yang telah ditentukan pada syarak bagi hak Allah SWT. Terdapat 7 bahagian-bahagian hudud. Yang pertama, hukuman zina. Yang kedua, hukuman qazaf. Yang ketiga, hukuman mencuri. Yang keempat, hukuman minum arak. Yang kelima, hukuman murtad. Yang keenam, hukuman murah. Dan yang ketujuh, hukuman hirabah. Sekarang kita pergi ke bahagian hudud yang pertama, iaitu hukuman zina. Apakah pengertian zina? Zina yang membawa maksud seseorang melakukan persetubuhan dengan perempuan pada kubur tanpa akad yang sah pada syarak. Dalil-dalil diharamkan perzinaan yang pertama berdasarkan Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang kedua, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Yang kedua, daripada hadis Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah hukum dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka para penzina. Jejaka berzina dengan gadis hukumannya 100 sebatan dan diasingkan mereka selama setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya 100 sebatan dan direjam. Hadis riwayat Muslim. Ijma' ulama, perzinaan adalah haram mengikut kata sepakat para ulama. Bahkan seluruh umat Islam sepakat tentang haramnya perzinaan. Ia adalah salah satu dosa besar yang paling buruk dan ianya tidak pernah menjadi halal dalam Islam sama sekali. Oleh kerana itulah hukumannya adalah paling berat, kerana ia adalah jenayah kehormatan dan keturunan. Petikan daripada kitab Mughni Muhtaj. Hukuman bagi penzina. Hukuman ini dilaksanakan apabila terbukti berlakunya perzinaan dengan cara pengakuan penzina atau kesaksian 4 orang lelaki yang adil terhadap perzinaan tersebut. Hukuman terhadap penzina lelaki dan perempuan adalah berbeza dari segi muhsan dan bukan muhsan. Bagi penzina muhsan, hukumannya direjam atau dibalingkan batu sehingga mati. Manakala penzina bukan muhsan, hukumannya ialah 100 sebatan. Disabitkan berlakunya perzinaan adalah apabila terdapat pengakuan penzina itu sendiri, dan yang kedua, kesaksian 4 orang lelaki. Kita boleh lihat pada maklumat tambahan, ihsan ialah seorang yang mukallaf telah bersetubuh pada perkahwinan yang sah. Bahagian hudud yang kedua, hukuman qazaf. Apakah definisi qazaf pada istilah syarak? Qazaf membawa maksud menuduh berzina dengan tujuan menghina dan mengaibkan. Dalil-dalil diharamkan qazaf yang pertama berdasarkan Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang keempat, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebat, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat yang kelima, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu daripada kesalahannya yang tersebut serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihannya. Yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 dosa besar itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir,
membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita mukmin yang baik melakukan perzinaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, ijma' ulama. Qazaf adalah haram mengikut kata sepakat ulama dan ia adalah salah satu dosa besar dan wajib dikenakan hukuman syarak. Suntingan daripada kitab Al-Hawi Al-Kabir. Hukuman bagi qazaf. Sekiranya seorang Muslim jelas menuduh seorang Muslim lain telah melakukan perzinaan dan dia tidak mendatangkan dengan 4 orang saksi, maka dia akan dihukum dengan 80 sebatan dan kesaksiannya tidak akan diterima. Syarat untuk melaksanakan hukuman qazaf hendaklah menepati syarat orang yang menuduh dan orang yang dituduh seperti berikut. Orang yang menuduh syaratnya sampai umur, waras, pilihan sendiri, mengetahui pengharamannya, dan orang yang menuduh itu bukan daripada kalangan bapa kepada orang yang dituduh. Tidak dilaksanakan hukuman jika orang yang menuduh itu ialah kanak-kanak. Yang kedua, gila. Yang ketiga, dipaksa. Yang keempat, tidak tahu tentang pengharamannya. Dan yang kelima, seperti bapa dan datuk. Orang yang dituduh, syarat dikenakan hukuman qazaf ke atasnya pertama ialah Islam. Yang kedua, sampai umur. Yang ketiga, waras. Yang keempat, menjaga kehormatan diri. Yang kelima, orang yang dituduh tidak mengizinkan dirinya dituduh berzina. Dan tidak dilaksanakan hukuman jika orang yang dituduh itu kafir, kanak-kanak, gila, penzina, orang yang dituduh mengizinkan dirinya dituduh berzina. Mencuri membawa maksud mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim dari harta yang dijaga dengan syarat-syarat tertentu. Antara dalil-dalil diharamkan mencuri, yang pertama berdasarkan Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-38, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, hadis diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa seorang wanita dari Bani Makhzum telah mencuri. Lalu mereka, kaum Bani Makhzum berkata, siapakah yang boleh berbincang dengan Nabi SAW tentang perkara ini? Tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Lalu Usamah bin Zaid berbincang dengan baginda perkara tersebut agar baginda memaafkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel dahulunya, apabila orang mulia di kalangan mereka mencuri, maka mereka biarkan saja, dan apabila orang yang lemah mencuri, maka mereka melaksanakan hukumannya potong tangan. Seandainya Fatimah anak Nabi SAW mencuri, maka pasti akan kupotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hukuman mencuri. Apabila telah cukup syarat disabitkan mencuri, maka perlu dilaksanakan hukumannya, iaitu dipotong tangan kanan dari pergelangan tangan. Sekiranya seseorang itu mencuri buat kali kedua selepas dipotong tangan kanannya, maka dipotong pula kaki kirinya. Dan sekiranya seseorang itu mencuri buat kali ketiga selepas dipotong kaki kirinya, maka dipotong pula tangan kirinya. Dan sekiranya seseorang itu mencuri kali keempat selepas dipotong tangan kirinya, maka dipotong pula kaki kanannya. Sekiranya seseorang itu mencuri pula selepas itu kerana terpedaya tipu daya syaitan, maka pemerintah boleh menjatuhkan hukuman mengikut hukuman yang sesuai sebagai penghalang daripada melakukan kesalahan mencuri. Sebagai ringkasan, mencuri kali pertama dipotong tangan kanan, mencuri kali kedua dipotong kaki kiri, mencuri kali ketiga dipotong tangan kiri, mencuri kali keempat dipotong kaki kanan. Syarat hukuman potongan tangan. Yang pertama, mestilah baligh. Yang kedua, waras. Yang ketiga, tidak dipaksa. Yang keempat, mengetahui haramnya mencuri.
Yang kelima, barangan yang dicuri itu cukup nisabnya, iaitu 1/4 dinar atau lebih 1.0625 gram emas. Dan yang keenam, barangan yang dicuri adalah harta yang bernilai mengikut syarak. Yang ketujuh, barangan yang dicuri berada dalam jagaan yang sesuai. Yang ke-8, bukan pemiliknya atau separuh milik bagi seseorang pencuri itu pada harta yang dicuri. Bahagian hudud yang keempat ialah hukuman minum arak. Apakah definisi minum arak pada istilah syarak? Arak ialah setiap bahan cecair yang memabukkan. Dinamakan sedemikian kerana ia telah menggelapkan minda dan menutupinya. Dalil diharamkan minum arak. Yang pertama, berdasarkan Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak mengetahui kecuali dari Nabi SAW baginda bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, yakni arak, dan setiap khamr adalah haram. Ijma' ulama, minum arak adalah dosa besar. Terdapat banyak nas Al-Quran dan hadis dan telah sepakat ulama tentang haramnya arak untuk menjaga akal. Disunting dari kitab Hasyiah Al-Jamal ala Syahrul Manhaj. Hukuman bagi peminum arak: apabila terbukti minum arak dengan kesaksian dua orang Islam yang adil atau pengakuan peminum arak, maka dia dihukum sebanyak 40 sebatan. Pemerintah boleh menambah sebatan lebih daripada 40 sebatan mengikut hukuman ta'zir. Minum arak dapat disabitkan dengan pengakuan peminum arak. Dan yang kedua, kesaksian dua orang Islam yang adil. Seterusnya, bahagian 5, murtad. Apakah definisi murtad pada istilah syarak? Murtad bermaksud keluar dari agama Islam sama ada dengan niat, kata-kata atau perbuatan. Dalil diharamkan murtad daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, iaitu berpaling tada daripada agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Daripada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menukar agamanya, bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari. Daripada ijma' ulama, murtad adalah haram dengan sepakat ulama. Ia merupakan seburuk-buruk dan paling berat jenis kufur. Ulama sepakat bahawa orang murtad wajib dibunuh, iaitu petikan daripada kitab Al-Minhaj Asy-Syarhu Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Seterusnya, hukuman. Hukuman murtad adalah dibunuh dengan memotong lehernya. Apabila keluar dari seseorang itu perkara yang menjadikannya murtad, maka pemerintah sebelum membunuhnya hendaklah memintanya bertaubat dan menasihatinya sehingga kembali kepada Islam. Kesimpulannya, perkara yang perlu dilakukan sebelum hukuman dijatuhkan adalah yang pertama, bertaubat, yang kedua, memberi amaran tentang hukuman murtad, dan yang ketiga, dibunuh jika dia tetap dalam kemurtadan. Maklumat tambahan, orang murtad hanya dijatuhkan hukuman bunuh oleh hakim atau timbalannya. Sekiranya orang murtad itu dibunuh oleh seseorang tanpa keizinan hakim, ia adalah salah dan dikenakan ta'zir. Bahagian 6, bughah. Apakah definisi bughah, yakni pemberontakan pada istilah syarak? Bughah ialah sekumpulan umat Islam yang menentang pemimpin mereka dalam bentuk tentera seperti Khawarij dan lain-lain. Dalil diharamkan bughah. Dari segi Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya.
Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Dari segi hadis pula, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengacu senjata ke atas kami, maka dia tidak termasuk dari kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala dari segi ijma' ulama pula, menentang imam atau pemimpin umat Islam adalah haram. Para ulama sepakat mengatakan dibenarkan membunuh pemberontak itu berdasarkan tindakan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memerangi golongan yang enggan membayar zakat, dan juga tindakan Khalifah Ali bin Abu Talib dalam memerangi golongan yang menentangnya. Petikan dari kitab Al-Hawi Al-Kabir. Hukuman bagi buruh. Apabila mereka mempunyai kekuatan dengan banyak atau menjadi kuat dan mereka menentang pemerintah atau enggan menunaikan kewajipan seperti zakat, maka pemimpin hendaklah menghantar seorang wakil yang amanah dan bijak untuk berhujah dengan mereka. Sekiranya mereka kekal dengan pendirian mereka, maka nasihatilah mereka dan menyuruh mereka untuk kembali taat kepada pemerintah. Sekiranya mereka tetap kekal dengan pendirian mereka, maka isytiharkanlah perang terhadap mereka dan tidak boleh dibunuh setelah mereka lari, juga mereka yang cedera ataupun tahanan mereka. Bahagian 7. Hirabah. Apakah definisi hirabah pada istilah syarak? Hirabah ialah menzahirkan diri untuk mengambil harta, membunuh atau menakut-nakutkan dengan cara kekerasan. Orang yang mempunyai ciri-ciri ini dinamakan sebagai perompak. Dalil diharamkan hirabah. Dari segi Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh, jikalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas, atau dipalang jikalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang jikalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri jikalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Surah Al-Ma'idah 33. Dari segi hadis, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, beberapa orang dari Uql datang menemui Nabi SAW, lalu mereka masuk Islam. Namun, mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Baginda menyuruh mereka untuk mendatangi unta, iaitu zakat, dan meminum air kencing dan susunya. Maka, mereka pun melakukannya dan sembuh. Setelah sembuh, mereka murtad dan membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa untanya. Lalu baginda mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Maka utusan baginda datang dengan membawa mereka. Baginda memerintahkan agar mereka dihukum dengan dipotong tangan dan kaki mereka. Mata mereka dicongkel, kemudian dibiarkan. Dibuang mereka di padang pasir sehingga mereka mati. Hadis riwayat Bukhari. Manakala dari segi ijma' ulama', hirabah adalah haram mengikut sepakat ulama' kerana ia adalah serangan terhadap jiwa, kehormatan, harta dan keamanan. Suntingan dari kitab Fiqh Islam dan dalilnya. Hukuman bagi hirabah. Jenayah bagi membunuh dan merompak harta, hukumannya ialah dibunuh dan disalib. Yang kedua, jenayah bagi membunuh sahaja, hukumannya ialah dibunuh. Yang ketiga, jenayah bagi merompak harta sahaja, hukumannya dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Jenayah yang keempat, menakut-nakutkan orang ramai, hukumannya ialah hukuman ta'zir seperti dibuang negeri atau dipenjara. Hikmah pensyariatan hudud. Yang pertama, mengegalkan keamanan dan ketenteraman. Yang kedua, menghukum pesalah sesuai dengan jenayahnya. Yang ketiga, menjaga 5 asas utama.
Yang keempat, menjamin kestabilan negara dan umat Islam. Dan yang kelima, menghalang atau mencegah daripada melakukan qisas dan diat. Apakah itu qisas dan diat? Definisi qisas dari segi bahasa ialah persamaan dan mengikuti atau mencontohi. Dari segi istilah, menghukum penjenayah dengan hukuman seperti mana yang dia lakukan. Bahagian qisas. Yang pertama, qisas pada jenayah bunuh. Yang kedua, qisas pada jenayah melukakan anggota badan. Dan yang ketiga, qisas jenayah pada anggota badan. Dalil pensyariatan qisas. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 179. Pensyariatan hukuman qisas adalah untuk memelihara kehidupan. Seseorang itu tidak akan memulakan pembunuhan, kerana apabila dia membunuh seseorang, maka dia akan dibunuh balas. Orang ramai akan mengambil pengajaran dan peringatan daripada perkara tersebut. Qisas juga dinamakan sebagai qawad. Hukuman qisas pada jenayah bunuh. Yang pertama, bunuh dengan sengaja. Penjenayah sengaja membunuh mangsanya kerana memusuhinya dengan cara yang biasanya boleh membunuh. Contohnya, membunuh dengan pisau atau dengan menembak atau meracuninya. Hukumannya dibunuh. Yang kedua, bunuh dengan separuh sengaja. Penjenayah sengaja membunuh mangsanya kerana memusuhinya dengan cara yang biasanya tidak membunuh. Contohnya, memukulnya dengan tongkat kecil lalu mati. Hukumannya membayar diat. Yang ketiga, bunuh dengan tidak sengaja. Seseorang itu tidak berniat untuk membunuh atau menyerang mangsa, tetapi orang itu mati dengan sebab tersebut. Contohnya, seorang itu terjatuh di atas seorang yang lain, lalu orang itu mati, atau menembak seekor rusa, kemudian terkena manusia, lalu mati. Hukumannya membayar diat. Syarat qisas pada hukuman membunuh. Yang pertama, pembunuh yang dihukum qisas adalah orang yang mukallaf. Tidak dikenakan hukuman qisas ke atas kanak-kanak atau orang gila. Yang kedua, pembunuh adalah bukan bapa kepada mangsa yang dibunuh, seperti ayah, ibu, datuk atau nenek. Ayah tidak akan dihukum qisas kerana membunuh anaknya. Yang ketiga, orang yang dibunuh itu terpelihara darahnya seperti orang Islam dengan sebab beriman, atau orang kafir zimmi, iaitu orang kafir yang diberi keamanan oleh pemerintah Islam. Harta yang wajib tidak dibayar oleh seseorang orang kafir kerana harbi melakukan jenayah terhadap nyawa sama atau taraf anggota antara pembunuh badan. dengan mangsa yang dibunuh, iaitu mangsa yang dibunuh itu bukan lebih rendah martabatnya berbanding pembunuh. Tidak dihukum qisas orang merdeka kerana membunuh hamba. Sekiranya salah satu daripada syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman qisas. Bahkan, ianya akan berpindah kepada hukuman diat. Diat ialah harta yang wajib dibayar oleh seseorang kerana melakukan jenayah terhadap nyawa atau anggota badan. Hukum asal pada diat ialah unta. Sekiranya tidak ada, maka nilaian unta. Diatnya ialah 100 ekor unta, tetapi berbeza jenis unta mengikut perbezaan jenayah yang dilakukan. Diat bagi hukuman membunuh. Yang pertama, diat membunuh dengan sengaja. Diatnya ialah 100 ekor unta yang dibahagi kepada 3 jenis unta. 30 hiqah, iaitu unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun. 30 jaza'ah, iaitu unta betina berumur 4 tahun masuk 5 tahun. Dan 40 khalifah, iaitu unta betina yang sedang bunting. Hukumnya ialah diat itu wajib ke atas pesalah. Waktunya, diat dibayar segera atau secara tunai tanpa bertangguh atau beransur. Yang kedua, diat bunuh dengan separuh sengaja, iaitu diatnya ialah 100 ekor unta yang dibahagi kepada 3 jenis unta, iaitu 30 hiqah, iaitu unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun. 30 jaza'ah, iaitu unta betina berumur 4 tahun masuk 5 tahun. Dan 40 khalifah, iaitu unta betina yang sedang bunting. Hukumnya ialah diat itu wajib ke atas keluarga pesalah. Waktunya, pembayaran diat dibahagi kepada 3 tahun, iaitu bayar secara beransur-ansur selama 3 tahun.
Yang ketiga, diat bunuh dengan tidak sengaja. Diatnya ialah 100 ekor unta yang dibahagi kepada 5 jenis unta, iaitu 20 bintu Maghdad, iaitu unta betina berumur 1 tahun masuk 2 tahun, 20 bintu Labun, iaitu unta betina berumur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 Ibnu Labun, iaitu unta jantan berumur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 Hiqah, iaitu unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun, dan 20 Jaza'ah, iaitu unta betina berumur 4 tahun masuk 5 tahun. Hukumnya ialah diat itu wajib atas keluarga pesalah. Waktunya, pembayaran diat dibahagi kepada 3 tahun, iaitu bayaran secara beransur-ansur. Selain itu, pengampunan daripada membayar diat boleh dikenakan sekiranya wali kepada si mati boleh memberi pengampunan daripada membayar diat, sama ada keseluruhan diat atau sebahagiannya. Berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan hukuman qisas pada anggota badan. Yang pertama, sama dari sudut nama anggota, iaitu dipotong bahagian kanan dengan bahagian kanan dan jari kelingking dengan jari kelingking, tidak boleh memotong bahagian kiri dengan bahagian kanan atau hujung anak jari dengan hujung ibu jari. Yang kedua, sama dari sudut sihat dan tidaknya anggota, tidak boleh memotong tangan yang sihat dengan tangan yang cacat, tetapi sebaliknya dibolehkan. Yang ketiga, potong bahagian sendi seperti siku dan pergelangan tangan atau had yang telah ditetapkan seperti telinga. Ia tidak boleh dipotong bahagian yang bukan sendi. Yang keempat, setelah disabitkan hukuman qisas pada jenayah dengan sengaja, seperti yang dijelaskan sebelum ini, pengampunan dari hukuman potong dibolehkan dan hukuman bertukar kepada diat atau hukuman yang lebih ringan. Manakala jenayah dengan tidak sengaja atau separuh sengaja, maka ia tidak boleh dihukum qisas. Seterusnya ialah diat anggota. Anggota itu hanya terdapat satu sahaja seperti lidah dan hidung. Apabila dipotong anggota tersebut, maka wajiblah membayar diat sempurna, iaitu 100 ekor unta. Anggota yang terdapat dua anggota seperti dua tangan atau kaki, apabila kedua-duanya dipotong, maka wajiblah membayar diat sempurna 100 ekor unta, dan apabila dipotong satu anggota sahaja, maka wajiblah membayar separuh diat, iaitu 50 ekor unta. Seterusnya ialah hikmah pensyariatan qisas dan diat. Yang pertama, halang kezaliman dan menegakkan keadilan di kalangan manusia. Yang kedua, menjaga kehidupan untuk memelihara hak hamba Allah. Yang ketiga, membayar ganti rugi terhadap kerosakan yang terhasil kerana jenayah. Baiklah, tajuk yang terakhir bagi fiqh munakahat ialah ta'zir. Apakah itu ta'zir? Definisi ta'zir dari segi bahasa ialah pencegahan dan mendidik. Dari segi istilah, hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak, bahkan dibiarkan mengikut pendapat atau budi bicara pemerintah. Dalil pensyariatan ta'zir daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka iaitu nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa ayat 34. Daripada hadis daripada Abu Burdah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menyebut lebih daripada 10 kali sebatan melainkan dalam melaksanakan hukuman hudud yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Daripada ijma' ulama', para ulama' telah sepakat tentang pensyariatan hukuman ta'zir pada setiap perkara dosa yang bukan hukum hudud atau kifarah mengikut panduan atau budi bicara pemerintah atau hakim. Diubah sesuai daripada kitab Hasyiah Al-Bujairimi A'la Fatah Al-Wahhab. Hukuman ta'zir
tidak terhitung. Antaranya ialah menghina, sebatan, penjara dan seumpamanya yang dapat mencegah dan menghalang daripada melakukannya. Yang kedua, hukuman ta'zir adalah tertakluk kepada budi bicara dan penelitian hakim menurut apa yang difikirkannya sesuai dan mengandungi syarat berikut. Syarat yang pertama ialah hukuman itu adalah yang dibolehkan oleh syarak, bukannya perkara haram seperti sihir dan membakar. Syarat yang kedua, memelihara susunan hukuman yang sesuai mengikut kadar dan jenis, tidak sampai kepada tahap lebih tinggi jika hukuman yang lebih sedikit itu telah memadai. Syarat yang terakhir ialah hukumannya kurang daripada had minimum hukuman hudud, iaitu 40 sebatan. Tetapi, pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan jika ia berkaitan dengan hak seseorang individu kecuali orang tersebut memaafkannya. Isu-isu berkaitan dengan ta'zir. Yang pertama, hukuman ta'zir dengan harta. Majoriti ulama dan mazhab qadim bagi Imam Syafi'i membenarkan ta'zir dengan harta atau wang. Mereka berhujah dengan beberapa dalil, antaranya daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, unta yang hilang disembunyikan maka bayaran ganti ruginya adalah 2 kali ganda unta tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Oleh itu, hadis ini menjelaskan bahawa orang yang menyembunyikan unta yang hilang, hukumannya adalah perlu dibayar ganti ruginya 2 kali ganda nilainya. Ini adalah ta'zir dengan harta atau wang. Isu yang kedua ialah jika hukuman ta'zir itu adalah jenis yang sama dengan hukuman hudud. Seperti sebatan, maka tidak boleh lebih daripada kadar sekurang-kurangnya hukuman hudud iaitu 40 sebatan. Hukuman ta'zir yang paling banyak adalah 39 sebatan. Seterusnya, isu yang ketiga ialah hukuman ta'zir boleh membunuh berkaitan dengan hal politik iaitu ahli sihir, perisi asing dan orang menghina Nabi SAW. Hukum asal berkaitan ta'zir adalah ianya tidak sampai ke tahap hukuman membunuh, tetapi majoriti ulama fatwa harus hukuman membunuh sebagai ta'zir dalam kes-kes penting yang tidak terdapat dalam hukuman hudud seperti membunuh perisik asing, ahli sihir dan orang yang menghina Nabi SAW. Hukuman bunuh pada ahli sihir. Hukuman ta'zir jika sihir itu tidak menjadikan tuannya kufur dan tidak membunuh sesiapa pun. Hukuman bunuh jika sihir itu menjadikan tuannya kufur atau mati seseorang disebabkan sihir tersebut. Hukuman bunuh pada perisik. Para fuqaha memberi fatwa bahawa harus dikenakan hukuman bunuh pada perisik asing jika pemerintah berpandangan sedemikian. Hukuman bunuh pada orang yang menghina Nabi SAW. Orang yang menghina Nabi SAW adalah telah murtad, keluar dari Islam dan hukumannya adalah dihukum bunuh. Dibunuh orang yang menghina Nabi SAW kerana dia telah kufur, bukannya hukuman hudud kerana dia telah keluar dari Islam. Hikmah pensyariatan ta'zir. Yang pertama ialah menegakkan keadilan di kalangan orang ramai dan mengembalinya rasa tidak puas hati kepada pemiliknya. Yang kedua, menghindarkan manusia daripada melakukan dosa dan jenayah. Yang ketiga, memelihara hak asasi manusia untuk dapat hidup dengan aman dan tenteram.
这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。